Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan pengajian kita pada pagi ini 9 hari bulan 9 2021. Kita teruskan pengajian tafsir surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Kita akan sambung perbincangan kita mulai ayat 43. Ayat 43 iaitu tentang pengakhiran selepas daripada berakhirnya episod Fir'aun. Dalam surah ini tidak disebut tentang perlawanan dengan ahli sihir, cuma lebih fokus kepada perdebatan secara hujah di antara Nabi Musa alaihi salam dan Harun dengan Fir'aun wa malaihi dan para pembesarnya dalam istana Fir'aun. Maka Fir'aun dengan angkuh sombong memandang hina kepada Nabi Musa yang dianggap sebagai anak pungutnya, sekarang ni telah mengaku menjadi Nabi. Mari berdepan dengan dia pula, bawa satu hujah baru bahawa Allah yang berkuasa, sedangkan Fir'aun dia mengaku dia lah Tuhannya. Bagaimana pula Musa mari tunjuk orang lain? Bagaimana mari tunjuk Tuhan lain? Maka Fir'aun rasa tercabar, dia mula mengarahkan Perdana Menterinya Haman supaya bina satu binaan yang tinggi. Dia nak tengok mana Tuhan Musa duduk kat mana. Ini dia panggil secara sinis lah, Fir'aun menghina Nabi Musa di hadapan pembesar-pembesarnya. Maka kita mengatakan itulah asam garam ataupun sunnatullah di dalam perjuangan. Para Nabi, para Rasul alaihimussalatu wassalam terpaksa berhadapan dengan penentang-penentang dakwahnya yang terdiri daripada pelbagai jenis. Yang paling berat sekali berdepan dengan penguasa-penguasa yang mempunyai cengkaman kuku besi yang kuat untuk menyekat dakwah yang dibawa oleh para Nabi. Kemudian dari sudut psikologinya, kita rasa berat perlawanan ini apabila terlibat dengan keluarga sendiri yang menentang. Keluarga sendiri yang menentang. Baiklah para pelajar sekalian, kita sambung lagi dalam siri kita ini bermula ayat 43. InsyaAllah kita akan break kepada ayat 46. 43, 46. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang penerimaan kitab Taurah, kitab hidayah, kitab bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa AS, menerimanya setelah Fir'aun telah pun tenggelam dalam laut Qalzum. Kemudian diikuti dengan bukti fakta maklumat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan fakta yang benar, yang jelas melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla yang termaktub dalam mushaf yang kita boleh baca sampai ke hari kiamat.
Baik. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 833. Muka surat 833. Kita baca 2-3 ayat dulu. Ayat dari surah Al-Qasas bermula ayat 43. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Kita break situ dulu. Kita masuk pada perbincangan dan kita baca ayat ketika itu. Tengok ayat 43. Walaqad atayna Musal kitab. Walaqad atayna Musal kitab. Dan demi sesungguhnya kami berikan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat sesudah kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu. Jadi para pelajar sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita penerimaan kitab Taurat ataupun penurunan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Dalam siri yang lepas, Allah SWT sebut kepada kita ma'ala ilaihi Fir'aun wa qaumuhu, apa yang telah terjadi kepada Fir'aun dan kaumnya yang telah menerima kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tenggelamkan mereka di dalam Laut Qalzum, Laut Merah sekarang ni. Pendek je cerita kita kali ni. Dan para jemaah sekalian, sehingga ada jemaah yang tertanya-tanya ke mana perginya Sayyidina Harun. Dalam ayat 34, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di antara tugas Musa akan kena pergi menghadap Fir'aun dan menyatakan yang kebenaran. Nabi Musa minta wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Harun lebih fasih, mintalah lantik dia. Kemudian senyap, tak ada cerita dah Harun selepas daripada itu. Semuanya Musa. Kenapa? Ini timbul soalan. Menariklah soalan untuk diperbincangkan. Maka kata di para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Harun dan dia jawatan dia Nabi dan Rasul sama dengan Musa. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa juga kitab sama juga kepada Harun. Cuma yang menerimanya Nabi Musa yang pergi terima. Harun diperintah supaya jaga kaum dia di kampung. Inilah yang dikatakan
berbeza di antara peranan di antara Rasul alaihi wassalatu wassalam sesama mereka. Tuan-tuan baca dalam ayat Tilkar Rusulu, juzuk yang kedua kan. Ingat saya aku yang kedua, yang ketiga. Tilkar Rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Tilkar Rusul, Allah kata itulah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tilkar Rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Minhum man kallama Allah, di antara mereka yang berkata-kata dengan Allah. Jadi ini di antara ayat Allah Ta'ala sebut bahawa Nabi Musa mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia sebut dalam satu kaedah, Nabi Musa dia panggil ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Kita ni kan bagi tiga. Tuan-tuan ingat, dalam bab Rasul ni kita ada terbagi tiga. Yang pertama dia panggil Nabi. Semua Nabi. Riwayat yang ada, saya sebut riwayat yang ada sebab kita nak cari yang betul-betul riwayat yang sahih yang jelas tidak disebut. Cuma yang ada riwayat mengatakan Nabi itu 124,000 orang. Ramai daripada Nabi Adam lagi. Kemudian pembahagian yang kedua, pemilihan di antara daripada Nabi dipilihnya Rasul 300 lebih, 313 atau 315. Daripada 313 ini, yang disebut dalam Al-Quran 25 orang. Daripada Al-Quran disebut ulul azmi minar rusul 5 orang. Dari 5 dipilihnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelajar boleh tulis tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala minhum man kallama Allah wa minhum wa rafa'a ba'dhum darajat. Jadi itu di antara Allah Taala kata aku angkat darajat sebahagian dengan sebahagian lain. Maka ada yang cerita dia panjang detail, ada yang cerita dia disebut secara ringkas, dan ada juga cerita dia disebut secara tabaan, mana ikut pada nabinya, ikut pada yang ada. Dalam contohnya di antara kisah Nabi Harun alaihi salam itu diikut apa yang disebut oleh Musa. Sehingga para ulama tadabbur, ulama tafsir, dia tak mau cakap panjang, dia kata apa yang disebut oleh Allah Ta'ala sebut tentang Musa, Harun pun samalah. Dia pergi ke istana Fir'aun, pergi berdua. Dengan mihnah ataupun tribulasi yang dihadapi sama. Dengan kerenah-kerenah yang dihadapi ataupun ayatin at-tis'a, ayat-ayat yang ke-9 pun sama juga. Cuma Nabi Musa ada tongkat dia dan ada tangan dia, Harun tidak ada. Tapi mukjizat Musa itulah mukjizat yang juga Allah Ta'ala beri kepada Harun, sebab mereka berdua yang berhadapan dengan Fir'aun, dan mereka berdua pula yang akan meneruskan mendidik Bani Israel ba'da halaki Fir'aun. Wallahu alam. Itu analisa ringkas kepada persoalan kenapa Nabi Harun tidak banyak disebut oleh Allah. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Alhamdulillah. Yang pentingnya jawatan dia besar. Jawatan dia besar. Nabi, Rasul. Ada Nabi tidak disebut langsung. Ada. Nak kata apa? Dalam Quran sebut 25 orang saja dalam Quran. Itu pun diulang-ulang. Kadang-kadang kita dah fikir, kenapa Tuhan tak sebut semua 313 orang Rasul dalam Quran? Disebut 25 sahaja. Itulah rahsia. Allah Ta'ala nak kami lebihkan. Ada kami sebut, ada yang kami angkat darajat, ada yang disebut, ada yang tidak disebut. Wallahu alam. Baik, para pelajar sekalian. Dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita setelah binasanya kaum-kaum yang terdahulu. Kaum mana? Walaqad ataina Musa at-Taurah, setelah binasanya umat dulu yang telah menderhakai Rasul mereka, seperti kaum Nuh,
Ad, Samud, dan juga kaum perlawanan yang berlaku pada Musa sendiri, iaitulah Fir'aun. Bila Fir'aun mati, barulah turun At-Taurah. Selepas daripada mereka selamat, setelah mereka selamat daripada menyeberangi Laut Kalzum, selepas daripada itulah adanya Nabi kita, Nabi Musa AS, Allah Ta'ala panggil limiqatina, pergi untuk menerima kitab Taurah. Baik. Tujuan kitab Taurah tu apa? Tengok dalam ayat kita. Basaira linnas, untuk menjadi panduan-panduan yang membuka hati manusia. Kitab-kitab Taurat itu menjadi panduan untuk hidup manusia. Wahudan warahmah, wahudan warahmah, dan menjadi hidayah, petunjuk, serta membawa rahmat kepada orang-orang yang beriman, orang yang dengar kata taat, rahmat. Tapi bagi orang yang lawan, sudah cukup di depan mata kamu sendiri. Apa kamu tengok terjadi kepada Fir'aun, takkanlah tak insaf lagi. Maka Allah kata objektif kitab-kitab itu dihantar la'allahum yatadhakkarun, semoga mereka beringat, wa yatta'izu, mengambil pengajaran dan iktibar dari apa yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Jangan tengok saja peristiwa yang berlaku tu, jangan tengok saja. Ini kita pun hari ini bila kita belajar Quran, bila kita belajar ilmu tadabbur, sebahagian daripada kita juga telah pun pergi tengok sendiri peninggalan mendiang Fir'aun di Mesir. Ada yang pergi naik ahram piramid, ada yang pergi tengok kepala singa, dia panggil Abul Haul, Sphinx. Bahasa Arab panggil Abul Haul. Abul Haul, sengit dah kepala dia, hidung tak ada dah. Saya pergi yang terakhir baru ni. Dan ada yang pergi ke Tasik Qarun di Fayum. Kita kata pelbagai, pergi sana pergi sini, macam-macam dia punya cerita, para pelajar sekalian. Maka kita mengatakan ini untuk pengajaran dan iktibar. Ada yang pergi ke Madain Saleh, ada yang pergi ke Ahqaf. Semua itu untuk pengajaran. Baik, tamatlah episod Nabi Musa menerima kitab Taurah. Bagaimana dia terima kitab Taurah, bagaimana keadaan Harun berdepan dengan Bani Israel. Nabi Musa pergi Taurah, dia pergi cari anak lembu. Telah pun kita lalui kisah tersebut dalam surah-surah yang lepas. Tuan-tuan para pelajar boleh undur baliklah. Kalau anak nak undur balik cerita sinopsis setiap ayat, jawabnya tak berjalanlah ayat kita yang depan. Ada juga cadangan pelajar, dia kata boleh, kalau boleh sebut. Sebentar lalu kita kata itulah saya sebut secara ringkas. Mungkin para jemaah masih ada lagi. Alhamdulillah kita punya rakaman wujud di dalam channel kita. InsyaAllah kita doakan semua channel itu selamat, tidak diganggu-ganggu oleh mana-mana makhluk yang kacau, ataupun tuan channel sendiri, YouTube sendiri yang kacau. Wallahu alam. Allah Ta'ala lah maha kuasa untuk menjaganya. Baik, sekarang ini kita berpindah pula kepada, setelah kita dengar cerita Nabi Musa menerima Taurat, sekarang ini kita berpindah kepada al-ayat. Ayat yang akan datang ini tadullu alal mu'jizah, menunjukkan kepada mukjizat Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan al-ummi, tak membaca, tak menulis, tak pergi mengaji dengan tok guru mana-mana. Sama ada tok guru ahlul kitab, Yahudi, Nasara,
Nabi kita tak belajar, tak mengaji, menulis pun tidak, membaca pun tidak, pergi belajar pun tidak. Tapi fakta yang dicerita lengkap, mantap. Al-Quran yang kita baca sampai hari ini tak jemu-jemu dibaca. Dan kita sentiasa mengkaji, mengorek rahsia yang terdapat dalamnya. Maka di sini Allah SWT sebut kepada kita mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak hadir dalam majlis, dia tak menyaksikan peristiwa, tapi dia boleh cerita secara detail. Ini yang dikatakan mukjizat. Allahu akbar. Maka kita yang yakin dan percaya ini, tentulah kita yakin dan percaya bahawa maklumat yang Nabi kita bawa itu sampai itu daripada Allah Azza wa Jalla yang mengetahui segala-galanya. Baik. Para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat 44. Ayat 44. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amr. Wa ma kunta bijanibil gharbi. Dan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pelajar tanda, ini di antara tanda yang pertama, mukjizat yang menunjukkan benarnya maklumat Nabi bawa. Dan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di sebelah barat tempat Nabi Musa menerima wahyu. Jadi memang tak ada di situ. Iz qadayna ila Musa, qadayna dengan makna annal wahya yusamma qada'an. Wahyu dinama qada'. Qada' itu nama wahyu. Sebab wahyu itu pemutus. Benar salah, maklumat cerita, semua bila turun wahyu, sesah. Sebab wahyu itu datang daripada Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Ai wa ma kunta hadiran. Engkau tak hadir pun ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat itu. Tempat mana? Bijanibil gharbi, di sebelah barat tu. Nabi Musa duduk sebelah kanan dia tu, yang dia dengar suara. Kita bincang dalam siri dulu. Tempat kami berkata-kata dengan Musa, wa auhayna ilaih, dan kami wahyukan kepada Musa. Mu tak ada masa tu. Kamu tidak hadir pada waktu itu. Kamu tidak menjadi saksi, tapi kamu boleh cerita. Wa ma kunta minasy syahidin. Dan engkau juga tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Mu tak saksi, kamu tak hadir. Kamu boleh cerita secara detail. Mari mana maklumat? Nah, ini yang kita katakan maklumat itu jelas daripada Allah Azza wa Jalla. Tengok nota 1319, agak panjang di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihi salam yang telah lalu zamannya, maka dalam ayat ini, tengok tuan-tuan dan puan-puan, jarak di antara Nabi dengan Musa berapa tahun? Bukan sekat ratusan tahun, 1000 tahun. Nabi dengan Nabi Isa pun beza 500 tahun lebih kan. Beza di antara tarikh milad, tarikh kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kita ingatlah. Mana beza 500 tahun dengan Nabi Isa. Dengan Nabi Musa atas lagi. Lama lagi. Tapi maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda dengan nikmat yang tersebut, nikmat wahyu daripada Allah, dapat menceritakan perkara-perkara gaib itu. Sudah 1000 tahun lebih, 100 tahun lebih, sedang ia tidak ada di tempat berlakunya peristiwa Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursena. Nabi tak ada.
juga tidak menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri, tidak syahid. Mu dengar cerita, mu tak hadir, kamu tak jadi saksi, dan tidak pula mempelajarinya dari sesiapa pun. Jelaslah kepada kita, ini semua mukjizat. Nabi kita SAW boleh menceritakan secara detail, secara jelas, maklumat yang diterima daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita melalui wahyu. Allahu Akbar. Kalau tidak wahyu, celaru. Kita hari ni, satu-satu berita yang kita terima, macam-macam versi ada. Dalam sumber berita ni, kata macam ni. Baca portal berita lain pula, macam ni. Itu berita yang nak melaporkan perkara yang berlaku. Belum lagi kita baca berita-berita melalui cyber trooper yang memang nak khianat kepada orang tu. Sudah tentu penyelewengan yang besar berlaku. Jadi Alhamdulillah, Allah SWT nak tunjukkan mukjizat dia kepada kita dengan cara berita yang kita terima, yang kita baca ni jelas, tepat. Sampai hari ni tidak ada ahli sejarah yang berani membantah ataupun membongkar maklumat yang tak betul dalam Quran. Mana ada? Mereka paling berani pun, tuan-tuan tanda, paling berani penentang Al-Quran, mereka hanya boleh menjarakkan di antara kita dengan Quran. Itu je. Menjarakkan antara kita. Baca Quran habis masa. Baik baca Yesus masa, boleh mengulang-ulas. Bila jumpa kawan di kedai kopi, dalam grup, kita ada maklumat. Ni baca Quran apa benda? Dia cerita Fir'aun Musa. Haman, Harun. Soleh, Samud. Apa ceritanya? Maka kita itu orang yang tak reti, itu je hujah dia. Baik. Tengok ayat 45. Allah cerita kepada kita, walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Allah kata apa? وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا. Akan tetapi engkau hanya mengetahui kisah ini dengan jalan kami memberikan wahyu kenabian kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa sehingga ke zamanmu, sampai berlanjutan masa yang mereka lalui, serta kucak-kacilah agama yang mereka anuti. Walakin, tengok dalam tafsir kata, kami telah menciptakan umat-umat selepas dari Musa. Lepas Musa ada lagi umat lain. Panjang tempoh dia, maka mulalah mereka tinggalkan ajaran Nabi Musa AS. Kitab Taurat yang ada diubah-ubah ataupun diputar belikkan penghuraiannya, maka manusia terlupa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka telah lupa kepada arahan Allah, ilmunya telah hilang. Fa arsalna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala hantar bagi Nabi untuk mentajdidkan balik. Dia panggil mentajdidkan balik ajaran syariat Allah Azza wa Jalla atas muka bumi. Maka sudah tentu perlawanan itu akan berlaku. Hujah-hujah dianya, ma sami'na bihadza fi abainal awwali. Apa yang dibawa oleh Muhammad ni kami tak dengar daripada tok nenek kita. Tak dengar daripada tok nenek.
Sebab apa? Kata di penganalisa menunjukkan bahawa lama tempoh itu. Jarak di antara Nabi itu berapa lama? Tengok jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun 500 tahun. 5 kurun. Jadi orang terlupa. Syaitan pula masuk. Yang mula bawa masuk berhala ke tanah haram, nama dia Amru bin Luhai. Amru bin Luhai, dialah kepala yang bawa masuk berhala ke tanah haram, yang telah mengubah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah para pelajar sekalian, kalau kita duk korek lagi cerita orang dulu tak habis-habis. Yang kita naknya pengajaran daripada peristiwa ini. Baik, Tuhan kata apa? وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk negeri Madian, membaca, mengulang kaji, mempelajari dari mereka ayat-ayat keterangan kami tentang hal Nabi Musa di sana. Tapi kamu boleh cerita apa yang berlaku di Madian. Boleh cerita Nabi Musa jumpa orang duk beri minum air kambing, jumpa 2 orang gadis yang duduk terpinggir menunggu giliran nak bagi minum kambing. Kemudian Nabi dikawinkan dengan salah seorang daripada 2 gadis. Tinggal di sana 8 hingga 10 tahun. Siapa cerita denganmu ni Muhammad? Engkau tak membaca, tak menulis. Maka di situlah dipanggil timbulnya mukjizat. Allah SWT kata, walakinna kunna mursilin. Tetapi kamilah yang mengutusmu menjadi rasul dan memberi wahyu kepadamu mengenai hal itu. Nabi bukan reka sendiri, bukan cipta cerita, bukannya fiction ataupun novel. Penulis novel tak ada masalah. Dia duduk kat rumah dia khayal, keluarlah tulisan buku cerita. Novel apa dia saja novel lah. Macam-macam cerita dah. Ada cerita sains, ada cerita mengaru, ada cerita gila-gila, ada cerita hub, dia panggil cerita cinta-cinti. Semua atas khayalan penulis. Tapi Quran ini bukan khayalan sebab apa? Sebab dia fakta, maklumat yang jelas. Kerana itu Allah mengungkit wa ma kunta. Kamu tak ada pun, kamu tak saksi pun, tapi kamu boleh cerita detail. Ini benda pelik. Tengok ayat yang ke-46. Sekali lagi Allah Ta'ala nafi kewujudan Nabi di Tur Sena ketika Nabi Musa menerima wahyu. Ayat 46. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Tengok Allah kata apa? Wa ma kunta bijanibit tur iznadaina. Dan engkau juga wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berada dekat dengan gunung Tur Sena tatkala kami menyeru Nabi Musa dan memberi wahyu kepadanya. Jadi kata di para ulama tafsir, tuan-tuan kena ingat. Qala an-nida'ul mazkur li Musa fi hadhihi al-ayah. Nida maknanya Allah Ta'ala panggil Nabi Musa yang sebut dalam ayat ini limiqatil arba'ina laylah. Ketika Allah panggil dia bermunajat selama 40 malam.
wa anzala ilaihi alwah, dan Allah Ta'ala turunkan lauh, kitab Taurat yang tertulis. Hadza ghairu nida'il awal, ini bukan panggilan yang pertama. Panggilan yang pertama, tuan-tuan ingat, ketika Nabi Musa keluar dari Madian nak pergi ke Mesir bersama dengan ahli dia, dengan keluarga dia, baru je kita lalui cerita ini. Itu dia panggil seruan yang pertama. Yang ni, wa ma kunta bijanibit tur, ini kali yang kedua ketika Nabi Musa nak pergi menerima Taurat. Mu juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berada bersama Musa ketika menerima Taurat. Itu maksud, maknanya dua kali kita. Dua kali Nabi Musa alaihissalam dijemput, dipanggil oleh Allah Ta'ala ke Tur. Ke mana? Tur Sina. Wa ma kunta bijanibil gharbi. Itu yang pertama. Tadi ayat kita. Tuan-tuan tengok ayat 45, Tuhan kata apa? Ayat 44. Wa ma kunta bijanibil gharbi. Itu panggilan yang pertama Musa bersama dengan isteri dia pergi terima wahyu yang pertama. Yang ayat 46 ini panggilan yang kedua ketika Musa nak pergi terima kitab Taurat. Jelaslah kita kan. Alhamdulillah. Iznadaina, ketika kami panggil Musa untuk terima wahyu, terima kitab Taurat, walakin rahmatan mir rabbik, tetapi diturunkan rahmat Al-Quran dari Tuhanmu untuk apa? Litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik, supaya engkau memberi amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang rasul pemberi amaran sebelummu. Jarak di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa beratus tahun, 500 tahun lebih. Yang adanya siapa? Tuan-tuan kena ingat. Yang adanya dia panggil baqaya ahlul kitab. Tak ramai. Dia panggil ahlul fitrah ni. Orang yang masih lagi berpegang dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ramai. Di antara nama yang disebut zaman Nabi, siapa dia? Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, yang ketika Nabi turun daripada menerima wahyu pertama Iqra tu, dalam keadaan menggigil, Sayyidah Khadijah bawa Nabi jumpa Waraqah. Waraqah tu ini namus. Jadi dia tahu yang jumpa kamu tadi tu bukan jin, bukan syaitan, tapi dia adalah namus, iaitulah Jibril alaihissalam. Maka dia pun bagi motivasi Nabi, orang seperti kamu ini akan menghadapi ujian yang besar, akan disakiti, bahkan mereka akan halau kamu keluar dari Mekah. Terkejut Nabi. Awa mukhrijiyahum. Nabi kata, Waraqah, na'am, orang seperti kamu disakiti. Maka itu dipanggil baqaya ahlul kitab. Peninggalan yang tertinggal lagi tak ramai lah. Tak ramai yang tinggal. Yang ada juga ulama-ulama, pendeta-pendeta Yahudi yang ikhlas masih wujud. Seperti Abdullah bin Salam, bila Nabi kita sampai Madinah, dia terus masuk Islam. Salmanul Farisi, yang telah melalui proses pengembaraan yang panjang, berpindah dari satu gereja ke satu gereja Kristian. Akhir sekali dia ditawan oleh Yahudi, dia sampai di Madinah. Dia juga di antara orang yang ada ilmu tentang Nabi SAW yang ikhlas. Alhamdulillah. Tapi tak ramai. Itulah Allah Ta'ala sebut, supaya kamu menjadi pentajdid, membaharu balik dakwah tauhid setelah lama mereka terputus. La'allahum yatazakkarun, semoga mereka beroleh pengajaran serta insaf mematuhinya. Boleh pengajaran dan insaf mematuhi apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, ayat kita pendek je. Pada kali ini cuma kita nak ambil beberapa pengajaran al-fawaid al-ilmiyah wal lataif. Maknanya faedah-faedah ilmiahnya,
faedah dari sudut pendidikannya, apa yang dapat kita belajar para jemaah sekalian. Yang pertama, saya ringkaskan ya. Yang pertama, walaqad ataina Musal kitab. Ayat yang kita baca mula-mula tadi, kami datangkan kepada Musa al-kitab. Menunjukkan bahawa, tanda tuan-tuan, ayat ini dalil bahawa Nabi Musa ketika pergi berdepan dengan Fir'aun, belum ada kitab Taurat. Belum turun lagi Taurat. Innama unzilatit Taurat ba'da an ghariqa Fir'aun. Setelah Fir'aun tenggelam, Nabi Musa bawa Bani Israel selamatkan diri. Selepas dari itu barulah mari wahyu. Allah Ta'ala panggil Musa kali kedua ke Tur untuk menerima kitab Taurah. Ini dari sudut fakta. Alhamdulillah. Jelaslah kita. Yang kedua, walaqad ataina Musal kitab min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Setelah kami beri kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya orang dulu, dalil ayat ini menjadi dalil bahawa ba'da nuzulit Taurat inqata'al halakul 'am. Setelah turunnya kitab Taurat, tak ada lagi kebinasaan secara total. Tak ada lagi. Yang adanya jihad berlawan dengan puak-puak kafir. Untuk zaman Nabi Musa lah. Selepas pada itu tak ada lagi mati ramai-ramai, sebab episod yang pertama Allah Ta'ala telah matikan Fir'aun dengan geng-geng dia dalam laut Qalzum. Lepas pada itu episod dakwah berdepan dengan Bani Israel yang panjang pula kisahnya, yang terpaksa dihadapi oleh Sayyidina Musa dan Harun alaihimassalatu wassalam. Yang ketiga, dalam ayat yang sama, Allah kata apa? Basaira linnas. Ayat Quran ini menjadi basaira linnas, petunjuk, cahaya petunjuk kepada manusia. Kita faham bahawa kitab-kitab yang diturun dari langit kepada nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam adalah merupakan anwarun, cahaya petunjuk, pemandu manusia kepada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak cari pemandu, nak cari cahaya, jangan cari kitab Taurat dengan Injil, kita cari Al-Quran. Sebab bila turunnya Al-Quran, bermakna terbatallah kitab-kitab yang terdahulu dari sudut fungsinya, kerana semuanya telah terkandung di dalam Al-Quran. Jadi tak boleh lagi kita baca Taurat dengan Injil. Batal sudah. Yang keempat, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut la'allahum yatadhakkarun. Ayat 46 tu. La'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan semoga mereka beroleh pengajaran serta insaf mematuhi apa yang kami turunkan kepada kamu, pada Nabi mereka. Kata di ulama tadabbur, isbatul hikmah fi af'alillah. Ayat ini mensabitkan hikmah di dalam semua apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu ada hikmah. Sebab ada setengah hikmah yang kita faham, ada yang kita tak faham. Tapi yang kita tak faham, para ulama memahaminya. Itu dia panggil hikmah dalam perundang. Kenapa? Kita kadang-kadang terfikir juga dengan otak kita, sambil-sambil duk fikir, duk khayal. Kenapa keras sangat undang-undang syariat? Orang berzina kena sebat, yang sudah muhsan kena rejam. Jadi macam-macam kita duk mikir, kenapalah dunia hari ni penuh dengan riba, tiba-tiba dilarang. Kalau kita tengok dalam YouTube sekali-sekala, tengok National Geographic ke apa benda, tengok anjing-anjing tu, baik dia dengan tokek dia, dengan tuan dia. Tiba-tiba dalam syariat kita tidak benarkan bela anjing. Kenapa? Kita kadang-kadang bila kita fikir kenapa, duk mikir tak tahu apa.
Akhirnya fikir tak tahu apa. Maka kita mengatakan semua syariat Allah Azza wa Jalla itu mengandungi hikmah. Ada satu kumpulan makhluk atas dunia ni, nama dia puak Jahmiyah. Tuan-tuan kenal nama. Jahmiyah ni banyak peranan dia dalam pemesongan, menyelewengkan pahaman Al-Quran dan Sunnah daripada umat Islam. Dia dipelopori oleh seorang yang bernama Jaham bin Safwan. Dia kata, Inna Allah Ta'ala laysat lahu hikmatun fima yaf'alu. Dia kata Allah Ta'ala tak ada hikmah apa yang dia buat. Innama huwa limujarradis masyiah. Allah nak buat, dia buat gitu je. Tak tahu hikmah apa. La. Bagi kita Ahlus Sunnah, ini satu penyelewengan daripada Jahmiyah. Kita kata semua yang Tuhan buat ada hikmah yang tersendiri. Yang tak boleh kita kata tak ada apa-apa. La. Afahasibtum. Tanya tanda ayat ni. Ayat berapa? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu sangka kami menjadikan kamu itu abas, tak ada kerja? La. Tak ada faedah? Kita kata la. Semuanya ada faedah. Baik, yang kelima, Allah SWT sebut di sini, wa ma kunta bijanibil gharbi. Wa ma kunta minasyahidin. Mu tak ada di tempat itu. Kamu pula tidak saksi peristiwa itu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa cerita maklumat yang kita terima daripada orang melalui dua perkara. Yang pertama, dia hadir, dia dengar cerita ini daripada orang yang menceritakannya. Khabar thiqah. Ataupun dia sendiri yang menyaksikan. Bila orang bawa cerita, dia tanya, mu dengar mana? Aku dengar daripada fulan bin fulan. Mu ambil mana maklumat? Ambil daripada portal sekian-sekian. Oi, ulama dulu bila dengar nama rawi, dia tahu ini bohong. Kita sekarang ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pandai. Mu ambil berita daripada mana? Sumber berita daripada portal, saya tak nak sebut lah. Kalau saya sebut nama-nama berita yang tak boleh pakai atas dunia ni, ada pula jemaah yang sakit hati, dia kata tu main politik tu kan. Kita jangan sebut. Kita kata ada berita-berita portal ni, kalau kita baca memang tipu, memang dia punya batu api yang sangat jahat. Tuan-tuan hati-hati. Saya ada senarai di Facebook, kita letak senarai website yang dibina oleh puak Syiah. Syiah ni dia jahat. Dia ambil website Ahlus Sunnah contohnya, Al-Hikmah Channel. Dia gitu tukar Al-Hikmah sikit ya belakang. Tapi bila kita masuk, kita ingatkan yang kita nak. Rupa-rupanya Syiah. Racun penuh dalam tu. Dengan kutuk sahabatnya, kita kena ingat. Ini semua berita diterima melalui dua perkara. Yang pertama, daripada maklumat berita yang sahih ataupun disaksi sendiri oleh orang itu. Barulah kita kata terima di berita. Maka dari sini Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah Ta'ala nafi Nabi kita ni, wa ma kunta bijanibil gharbi wa ma kunta bijanibil tur. Tapi maklumat yang kamu cerita betul, itu betul-betul mari daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan pula para pemberita kata apa? Para pemberita kata, oh ini maklumat kami ni gini-gini. Kita kata, kita tengoklah berita mana itu. Kalau berita kena, tak payah. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi pada yang keenam. Apabila Allah Ta'ala nafikan dalam ayat ini, daripada ayat 44, ayat 46, Allah Ta'ala nafikan Nabi kita wujud di sana. Tapi cerita dia mutabiq, bertepatan dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan tanda, dilalatun ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan risalah Nabi ini wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Wahyu daripada Allah. Sebab sampai hari ini, tuan-tuan kena ingat, sampai hari ini kita tidak lagi mendengar orang kritik, orang komen, orang kata bahawa maklumat dalam Quran tak tepat. Tak ada. Tak ada siapa boleh mencabar. Anda dah cerita dulu, seorang pengkaji yang diberi geran kajian research oleh kerajaan Kanada, nama dia Gary Miller. Tuan-tuan cari dalam internet, Gary Miller.
dia telah diberi geran untuk mengkaji Al-Quran di mana silapnya Quran. Oh, dia pun kajilah, pening kepala-kepala dia kaji. Akhir sekali Gary Miller bertukar nama kepada Abdul Ahad Umar. Sebab apa? Kita kata Al-Quran kitabnya berbahaya. Siapa dia kaji dengan ikhlas, dengan mata hati yang terbuka, dia akan berubah daripada menentang kepada pencinta Al-Quran. Sebab itulah kita hari ini para jemaah sekalian, kita sangat menekankan sangat-sangat kepentingan kepada ilmu tadabbur Quran. Tiba-tiba ada pula orang marah, dia kata tak boleh tadabbur, boleh menjadi sesat. Kita kata itu kalaulah orang tadabbur tu orang tak belajar, orang tak mengaji, duk main saya fikir, itu memang salah. Kan? Tapi kalau kita belajar tadabbur dengan guru-guru, dengan talabatul ilmi, penuntut ilmu yang ada alatnya walaupun sedikit, insya-Allah kita makin mencintai Al-Quran, makin menyayangi Al-Quran. Bukan Al-Quran itu menjadi menyesatkan kita, tidak. Baiklah para pelajar sekalian, tengok dalam ayat yang pertama, walaqad ataina Musal kitab. Allah Taala sebut sifat kitab. Basair, hudan, rahmah. Kata di para ulama menunjukkan bahawa semua cerita itu mengandung idmaj lin nazarah. Ada cerita tapi mengandungi peringatan yang besar kepada manusia. Kalau setakat kita baca cerita saja, tak ada apa. Musa, mari pula penggoreng Israeliat. Mana kitab kita Israeliat tu? Bawa pula cerita Musa ni begini, tongkat dia besar dia. Oh, sedap dengar cerita ustaz. Habis cerita, habis. Sebab kita tidak menghayati di sebalik cerita itu apa yang nak disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tuan-tuan baca cerita saja, kita tak dapat penghayatan daripada berita, kita kata satu kerugian yang amat nyata. Jadi cerita dia mengandungi nazar, ada peringatan kepada kita. Yang ke-8, Allah Ta'ala sebut bahawa risalah itu diperkukuhkan. Risalah Nabi SAW itu diperkukuhkan dengan apa? Dengan hujah yang sangat mantap. Itu dia panggil risalah. Kita yang nak kita yang pendokong Nabi ini, yang menyokong, yang nak meneruskan tugas Nabi SAW, mesti mantapkan maklumat kita bahawa dengan hujah, dengan dalil, dengan maklumat yang jelas, barulah kita boleh sampaikan kepada masyarakat yang betul. Kalau tidak, dia main dengan cerita. Sekali orang tanya, Ustaz ambil mana ni? Oh, awak tak percaya dengan kita ke? Daripada bersifat intelektual, intelek maknanya bersifat akademik, dia berpindah kepada intelektual. Tuan-tuan kena faham. Bahasa saya ni kadang-kadang bahasa lebih pada gurau-gurau. Daripada intelek kepada intelek. Faham ke tidak tu? Intelek maknanya orang yang cerdik, knowledge, tinggi maklumat. Tapi bila dia tak ada hujah, dia sudah bertukar kepada intelek, celek mata korang. Mu ambil mana? Nya celek mata mari, terkanyak kita. Terkedu kita. Bahaya ni. Backing dia ni, orang bala hujah lawan hujah, dia hujah lawan celek mata, nak buat kata apa? Allahu Akbar. Yang ke-9, Allah kata apa? Qurunan fatatawala ilmu. Lama sangat masa menyebabkan orang terlupa kepada ajaran yang benar, maka di situ setiap tempoh Allah Taala hantar mari seorang nabi. Baik. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sebut bagi umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bagi setiap satu kurun, man yujaddidu laha dinaha, Allah Taala hantar mari pentajdid. Pentajdid maknanya orang reformasi, bukan reformasi dataran merdeka ni, ingat. Reformasi yang membawa pembaharuan dalam penyampaian agama. Kita kena betul situ. Mana reformasi yang betul lah, reformasi dalam agama. Bukan makna dia buat agama baru, tidak. Tapi agama ni indaras. Indaras maknanya orang terlupa dah. Orang ingat, apa yang dibuat oleh tok nenek kita, budaya-budaya ni, agama lah ni. Lah. Bila mari gerakan tajdid, reformasi, memperbetulkan balik, hak kita buat ni tak betul ni.
Tak ada dalam sunnah macam ni. Contohnya. Saya nak buat contoh ke? Tak payah contoh. Contoh baru nampak kan? Tak ada contoh payah nampak. Tapi contoh ni kadang-kadang dia panggil bergeser. Bergeser mana kena dengan orang. Contohnya bila ada kematian. Yang sunnahnya jiran-jiran kena hantar makanan kepada orang rumah orang mati. Yang kita hari ni terbalik. Ada orang mati di kampung kita. Alhamdulillah 3 malam tak payah masak. Begitulah budaya kita. Siap hafal menu lagi malam pertama sekian ni. Bila kita mari bawa maklumat jelas dalam kitab-kitab yang sudah ada depan kita, tapi kita bawa ke lapangan masyarakat bawa salah, itu sepatutnya kita yang jamu keluarga si mati, bukan kita menunggu menu dari. Oi. Ustaz ni lain macam pula. Tengok, mula orang mari. Sebab apa? Maka kita mengatakan Allah Ta'ala hantar mari, setiap tempoh yang tertentu ada orang yang yujaddidulaha dinaha, yang memperbaharui balik supaya kita balik ke pangkalan. Untuk maklumat, zaman tu tak ada video rakaman, nak troll payah. Kalau tidak saya boleh tunjuk ke apa. Saya sendiri dengar beberapa ceramah yang disampaikan oleh penceramah kita. Cerita Nabi Musa. Dia kata Nabi Musa sampai di Madian, jumpa dengan pakcik Nabi Shu'aib. Shu'aib kata, Musa najauta minal qaumiz zalimin. Musa, kamu selamat. Musa kagum. Saya dengar dengan telinga kita. Musa kagum. Bicok orang tua ni. Aku belum apa-apa lagi, dia dah cerita dah bahawa aku selamat. Sedangkan dalam surah Al-Qasas jelas tuan-tuan. Qassa alaihil qasas. Nama surah Al-Qasas apa? Sebab Nabi Musa menceritakan kisah dia. Setelah Syekhun Kabir, sama ada Nabi Syu'aib ke siapa, dengar, baru dia respon, najauta minal qaumiz zalimin. Saya kata, lama saya fikir, waktu anak budak lagi. Kita baca Quran, Tuhan kata, Nabi Musa cerita, aku dengar ceramah ustaz ni, dia kata Musa ni kagum dengan pakcik ni sebab dia sampai itu pakcik itu cerita. Kita kata Masya Allah. Sekarang ni Alhamdulillah, setelah kita baca Quran, kita tadabbur ayat satu persatu. Kalau orang mari tahu cerita, ustaz tu kata pakcik itu Syekhun Kabir Nabi yang di Madian, dia tahu dah. Tuan-tuan rasa apa? Secara otomatik kata, bukan tu. Quran kata qassa alaihil qasas. Dia cerita dulu, barulah pakcik. Ini semua kita katakan, apabila lama sangat satu-satu benda dibuat oleh orang, maka kita perlu balik murajaah. Semak balik, betul balik fakta-fakta, maklumat. Tapi kadang-kadang begitulah, kita akan terkejut lah bila lama tak dengar. Yang pertama tadilah, macam saya kata tadi, kita akan bertukar daripada intelek kepada intelek. Sabar-sabar di atas apa yang berlaku. Baik, yang terakhir, yang ke-10, saya simpulkan bahawa dalam kisah Nabi Musa ini, yang peranan yang besar Allah Ta'ala sebut Musa. Tidak disebut Harun kecuali beberapa kali. Maka kita mengatakan jawapannya kepada ayat berapa tengok? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Sekarang ni senangnya tuan-tuan nak cari ayat. Dalam Quran ada di tangan kita. Sama ada kita nak baca Quran ke tak nak baca, itu ya salah kita. Tilkar rusulu. Sebab jemaah kita dia suka catat, suka tulis. Ayat 253 surah Al-Baqarah. 253 surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Jadi yang ini, ayat ni ada lagi ayat lain. Allah Ta'ala sebut, ada yang kami sebut kepada kamu, ada yang tidak sebut. Alhamdulillah para pelajar sekalian, itu dia panggil ilmu Quran ni. Kalau kita baca, ada yang dalam Quran qasasna. Tengok surah An-Nisa. Satu lagi saya bagi fakta kepada pelajar. Sebab pelajar kita ni insya-Allah termasuk di kalangan orang intelek. Celek mata untuk memahami Quran, bukan celek mata marah ke orang lah. Ayat 164
surah An-Nisa 164 surah An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kamu sebelum ini. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang kami tak sebut langsung cerita dia. Tak ada. 313 orang langsung tidak disebut dalam Quran, sebahagian daripada mereka. Tapi wa kallamallahu Musa taklima. Musa di antara nabi yang Allah Taala angkat darjat dia banyak, bukalah surah mana pun Musa. Alhamdulillah, tamatlah kita 10 pengajaran yang dapat kita kutip dalam ayat 43 hingga 46. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, bermula ayat 47, walaula an tusibahum musibatun. InsyaAllah kita tengok apa yang Allah nak didik kita, apa yang Allah Ta'ala nak ajar kepada kita dalam ayat-ayatnya yang suci, yang mulia ini. Kita tadabbur, kita belajar. Mudah-mudahan Allah cerahkan hati kita, cerahkan dada kita, menjadi pencinta Al-Quran, menjadi orang memahami Al-Quran, menjadi orang yang beramal dengan Al-Quran, sehingga Quran memandu kita, membawa kita ke syurga nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.